Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita jumpa lagi dalam kelas matematik tahun 4. Okey, bertemu lagi kita minggu ini dalam kelas matematik tahun 4 bersama Cikgu Anis. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini? Okey, apa yang kita nak belajar hari ini ni? Okey, kita pergi kepada slide kita. Okey, hari ini kita akan belajar topik yang seterusnya, iaitu banding dan susun nombor. Okey, kemarin kedua berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil. Okey, apakah yang murid-murid akan belajar pada minggu ini? Jom baca sama-sama. Okey, pertama saya akan dapat membandingkan nilai dua nombor. Okey, yang kedua saya akan dapat menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Okey, yang ketiga, saya akan dapat mencirikan dan mengelaskan nombor genap dan nombor ganjil. Okey. Kita pergi kepada topik yang pertama, iaitu banding nombor. Okey, yang berikut ialah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. Okey, yang pertama kita ada daerah Lawas dengan 1,105 orang. Yang kedua, daerah Lubuk Antu dengan 24,712 orang. Bintulu 75,141 orang dan Sibu 69,711. Soalannya, dia nak tahu antara Bintulu dan Sibu, penduduk Iban manakah yang lebih banyak? So sekarang ni kita kena tahu antara Bintulu dan Sibu, maka kita tutup maklumat tentang Lawas dan Lubuk Antu. Cikgu dah highlightkan Bintulu dan Sibu dengan warna pink kat atas. Okey, kita tengok yang tu je. Okey, murid-murid ingat lagi tak nilai tempat bagi sal, puluh, ratus dan ribu dan puluh ribu? Ingat lagi? Okey. Kita buat dulu kotak nilai tempat ini. Okey, sebelum kita jawab soalan, kita buat dulu kotak nilai tempat ini. Kemudian kita masukkan nilai Bintulu. Dan nilai, macam mana kamu nak masukkan nilai tu? Dah tahu kan? Semua tahu kan nilai dia setiap satu nilai digit tersebut. Okey, kemudian kita masukkan nilai Sibu di bawah. Okey, masukkan nilai Sibu di bawah. Okey. So, untuk perbandingan, kita akan lihat rumah yang paling besar nilainya, iaitu 10,000. Okey, kita tengok dulu 10,000. Okey, tengok kotak 10,000 ya. Okey, di rumah 10,000 ini, nombor apakah yang paling besar? 7 atau 6? Okey, 7 atau 6 yang paling besar? 7. Jadi, daripada sini, kita boleh tahu 75,411 lebih daripada 69,711. Okey. Maka kesimpulannya, penduduk Iban lebih banyak di Bintulu. Okey. Contoh yang kedua. Terdapat bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah. Di soalannya, nyatakan permainan yang kurang diminati, lompat tikus atau batu seremban. Tak nilai tempat. Okey. 10, ratus, ribu, puluh ribu. Kemudian kita masukkan lompat tikus dalam nilai tempatnya. Kemudian kita masukkan, kemudian batu seremban pula di bawahnya. Okey, siap. Masukkan dalam kotak. Sama juga macam tadi, kita akan melihat nilai rumah 10,000. Ya, betul. Okey, seterusnya kita rumah 10,000. Ya, bertengok. Tetapi, nilai rumah 10,000 ini, kedua-duanya adalah sama nilai. Iaitu nombor, kita tengok rumah 1,000. Okey, soalan yang ditanya di sini ialah kurang diminati. Maksudnya, ya, betul. 3. Jadi jawapannya ialah, ya, betul. 3. Jadi jawapannya ialah 13,719
kurang daripada 14,409. Permainan yang kurang diminati ialah lompat tikus. Okey, semua faham? Kemahiran yang kedua iaitu susun nombor. Kita ada tertib menaik. Pernah dengar tertib menaik? Okey, macam mana tertib menaik itu? Okey, tertib menaik ialah dari nombor kecil ke nombor besar. Macam kamu naik tangga. Daripada tangga yang bawah ke tangga yang lebih tinggi. Okey. Seterusnya, kemudian kita ada tertib menurun. Apa pula tertib menurun? Tertib menurun ialah nombor yang besar ke nombor yang kecil. Ianya macam kamu turun tangga. Dari tingkat atas ke tingkat bawah. Dari besar ke kecil. Okey, contoh sekarang ni. Contoh soalan cikgu beri. Ini adalah contoh soalan yang awal tadi. Yang pertama, yang mula-mula cikgu beri. Okey, kita nak susun dalam tertib menaik. Okey, susun nombor dan mengikut tertib menaik. Okey. Sama juga kita perlu buat kotak nilai tempat. Kalau buat kotak ini, murid-murid lebih mudah untuk melihat yang manakah nombor yang lebih besar ataupun nombor yang lebih kecil. Kita boleh buat perbandingan. Okey. Cikgu dah masukkan nombor-nombor ini ke dalam kotak nilai tempat. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Sekarang kita nak susun dalam tertib menaik. Kalau tertib menaik daripada nombor yang kecil ke nombor yang besar. Sekarang macam mana kita nak bandingkan nombor ini? Mula-mula kita lihat nilai tempat yang paling besar. Iaitu, siapa tahu? Ya, 10,000. Di tempat 10,000 ini, nombor apa pula yang paling kecil? Antara 0, 2, 7 dan 6. Siapa boleh jawab? Ya, yang paling kecil ialah di kawasan lawas. Okay, sebab apa? Siapa tahu? Sebab di tempat 10,000, di tempat dia sahaja yang tiada nilai, iaitu 0. Okey, maka kita tuliskan 1,105, kemudian koma. Okey. Kemudian kita pergi seterusnya. Yang kedua adalah kawasan Lubuk Hantu dengan 24,712. Okey, berdasarkan nilai yang paling kecil antara ketiga-tiganya. Okey. Kemudian kita tulis 24,712 di bawah. Kemudian kita naik sedikit. Sesungguhnya kita bandingkan pula nombor sama ada 6 atau 7. Yang manakah yang paling kecil antara 7 dan 6? Ya, nombor 6 kan. Jadi jawapannya ialah 69,711. Dan terakhir yang paling besar ialah 7. Nilai 7 yang mewakili nilai 75,141 kawasan Bintulu. Okay, jadi murid-murid boleh tengok jawapan di bawah sekali. Daripada nombor yang paling kecil kepada nombor yang paling besar itulah tertib menaik. Okay, seterusnya kita nak susun pula dalam tertib menurun. Tertib menurun sama juga kita menilai nilai yang paling besar. Okey, nilai paling besar rumah apa? Rumah 10,000. Sama juga. Tetapi disebabkan tertib menurun, kita kena tengok nombor yang paling besar di situ. Nilai manakah yang paling besar? 0, 2, 7 atau 6? Ya, nombor 7. Jawapan yang pertama ialah 75,141. Koma. Okey, kita kena letak koma untuk kita asingkan dengan nombor yang seterusnya. Okey, next kita tengok antara 0, 2 dan 6, manakah yang lebih besar? Nombor 6. Jadi jawapannya ialah 69,711. Yang seterusnya. Okey, yang seterusnya pula antara 2 dengan 0. Okey, manakah yang besar? Okay, mestilah 2 kan? Okay, so kita letak sebagai
24,712. Dan yang terakhir ialah nilai 1,105. Maka murid-murid boleh tengok jawapan yang paling bawah iaitu nombor yang paling besar ke nombor yang paling kecil. Boleh ingat tak? Tertib menaik kecil ke besar. Tertib menurun besar ke kecil. Okey. Seterusnya, kita akan belajar nombor genap dan nombor ganjil. Sebelum itu, cikgu nak kamu lihat nombor-nombor yang ada di situ. Dari sifar ke nombor 9. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Di dalam nombor-nombor ini, terdapat nombor genap dan nombor ganjil. Apa itu nombor genap? Nombor genap contohnya adalah sifar 2, 4, 6, 8. Ulang semula. Sifar 2, 4, 6, 8. Semua nombor genap ada dalam sifar 2. Okey? Ianya tiada baki apabila dibahagikan dengan 2. Contohnya, nombor 18. Nombor 18 digit yang akhirnya kan 8. Apabila kita bahagi dengan 2, kita dapat tiada baki. Jadi ia bermaksud ianya adalah nombor genap. Apa pula nombor ganjil? Nombor ganjil ialah nombor 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Nombor ganjil ini ada baki apabila dibahagikan dengan 2. Kiranya nombor-nombor ini tiada dalam sifar 2. Kalau murid-murid nak senang, murid-murid ingat sahaja nombor genap seperti sifar 2, sifar 2, 4, 6, 8 dan nombor ganjil adalah nombor selain daripada itu. 1, 3, 5, 7, 9. Okey, mari kita lihat contoh soalan. Okey. Diberi ada 6 set nombor seperti ini. Kita nak cirikan dengan dan kelaskan kepada nombor genap dan nombor ganjil. Okey, ada 6 set nombor. Jadi, bagi mengelaskannya, kita buat kotak seperti ini. Lebih mudah untuk kamu faham. Okey, kita pergi kepada nombor yang pertama iaitu 50,204. Besarnya nombor. Macam mana kita nak tahu dia genap ke ganjil? Jadi, kita perlu cuma lihat nombor di belakangnya sahaja. Nombor apa? Nombor 4. Daripada nombor 4 kita tahu nombor 4 ialah nombor genap. Okey? Daripada nombor 4 itu kita dah tahu dia adalah nombor genap. Nombor 4 ada dalam sifar 2 kan? Okey, jadi nombor keseluruhan tadi dia termasuk dalam kotak nombor genap. Boleh? Faham? Kita cuma kelaskan yang nombor di belakang saja. Okey. Nombor yang kedua pula, 16,783. Apa yang kita perlu buat? Lihat nombor di belakang sahaja. Okey, apakah nombor yang di belakang? Nombor 3. Iaitu 3 adalah nombor ganjil. Kan? Okey. So daripada situ kita tahu 16,783 adalah nombor ganjil. Okey, seterusnya 76,000. Nombor belakangnya ialah sifar. Sifar ialah nombor genap. Maka 76,000 adalah nombor genap. Okey. 84,316 di akhirnya ialah nombor 6. Nombor 6 ialah nombor genap atau nombor ganjil? Siapa tahu? Ya, nombor genap. Jadi semua nombor itu adalah nombor genap. Boleh faham? Okay, kita pergi kepada nombor yang seterusnya. 64,271.
Nombor yang di akhirnya adalah nombor 1. Nombor 1 termasuk dalam nombor ganjil. Jadi nombor 64,271 itu adalah nombor ganjil. Okay, last sekali. 90,909. Di belakangnya ialah nombor 9. Nombor 9 itu nombor genap atau nombor ganjil? Ganjil ini bermaksud 90,909 termasuk dalam kategori dalam nombor ganjil. Jadi jawapannya adalah seperti ini. Senang tak? Jadi murid-murid kena ingat, ada nombor sifar hingga 9. Murid-murid kena asingkan yang mana genap dan mana yang ganjil. Nombor genap, sifar 2, 4, 6, 8. Nombor ganjil 1, 3, 5, 7 dan 9. Okey, faham semua? Okey, selesai sudah pembelajaran ini. Jadi, cikgu ingin beri homework untuk mengetahui sejauh mana kefahaman kamu tentang topik ini. Okey, cikgu nak kamu salin soalan dalam buku teks dan jawab dalam buku tulis MT1. Soalannya ada di paparan sekarang. Jawab soalan nombor 1 dan nombor 3 dalam buku teks muka surat 8 serta soalan 3 dalam muka surat 10. Soalan ini adalah dalam uji diri. Okey. Selamat mengulang kaji pelajaran dan siapkan homework yang cikgu beri. Dan last sekali hand in-kan dalam Google Classroom ya. Selamat mengulang kaji pelajaran dan siapkan homework yang cikgu beri. Dan last sekali hand in-kan dalam Google Classroom ya. Selamat mengulang kaji pelajaran dan siapkan homework yang cikgu beri. Dan last sekali hand in-kan dalam Google Classroom. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam video pembelajaran yang akan datang. Bye.